Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak dua alfa sekalian? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat dan bersemangat walaupun hari ini hari Jumaat. Sebab apa? Sebab esok kita akan cuti seminggu. Okey. Macam biasa, sebelum kita mulakan kelas, kita akan baca doa bersama-sama. Okey. Okey semua duduk dalam keadaan tenang, tadah tangan dan ikut Ustazah nasyid doa belajarnya. Okey, sama-sama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, sepatutnya kita akan mulakan dengan doa duha, tapi sebabkan Ustazah nak buat video ni pendek supaya kamu dapat jimat internet kamu, jadi kamu boleh baca doa duha melalui YouTube. Seperti yang sebelum ni Ustazah pernah buka dekat Alif dan Sofia tu. Okey, boleh tengok. Baiklah, hari ni kita akan belajar mengenai tajuk. Kita akan masuk tajuk baru, iaitu indahnya persahabatan dalam bidang adab. Okey, semua Ustazah harap dapat dengar dengan baik sebab Ustazah akan bagi latihan dan juga kuis selepas video ini. Okey. Baiklah, Ustazah akan nyatakan dulu apa objektif yang Ustazah tetapkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Yang pertama, Ustazah nak kamu dapat menyatakan pengertian sahabat dan dalil nakli berkaitan dengan adab bersahabat dengan bimbingan guru. Okey, nanti Ustazah akan baca, kamu kena ikutlah pengertian sahabat dan dalil nakli ni. Dan Ustazah nak kamu buat buku aktiviti kamu, nanti Ustazah beritahu muka surat berapa. Okey, objektif yang kedua adalah menyatakan 3 daripada 6 adab bersahabat dengan betul selepas aktiviti bercerita dijalankan. Dan yang ketiga, yang terakhir, menjelaskan 2 daripada kepentingan bersahabat melalui aplikasi kuis dalam talian. Okey, ni yang di akhir nantilah kamu akan buat. Baik, mari kita nyanyi lagu di sama-sama. Jom nyanyi sama-sama. Wahai sahabat, teman setia, penghibur kami bila sunyi. Sungguh riangnya bersama-sama, mari menari dan menyanyi. Mari menari dan menyanyi. Hooray! Baiklah, daripada lagu yang Ustazah tayangkan tadi, kita nak tanya, siapa kat sini ada sahabat? Angkat tangan. Walaupun kamu kat rumah, Ustazah percaya mesti ramai yang angkat tangan. Sebab apa? Sebab mestilah kamu semua ada sahabat. Sebab apa? Sebab bila kamu pergi sekolah, bila kamu duduk dalam bilik darjah, semua yang dalam bilik darjah tu adalah, semua yang dalam kelas kamu tu adalah sahabat kamu. Okey. Tayyib. Okey. Pengertian sahabat. Okey, sahabat ni apa? Sahabat ialah orang yang dikenal rapat dan disukai. Mereka sentiasa bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Okey, lihat kepada perkataan yang Ustazah highlightkan di sini, yang Ustazah gariskan. Orang yang dikenal rapat. Orang yang kita rapat lah maksudnya. Okey. Okey, dan disukai. Okey, maksudnya kita suka kat orang tu. Maksudnya kita sayang kepada orang tu. Okey, mereka ni sentiasa bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Okey, itulah maksud sahabat. Apa dia sahabat ni tadi yang saya cakap? Orang yang dikenal rapat dan disukai. Sentiasa bersama-sama ketika susah dan senang. Maksudnya bila kamu ada hadapi masalah, bila kamu tak tahu nak buat kerja sekolah, kamu tanya sahabat kamu,
sahabat kamu tunjukkan macam mana caranya. Kalau kamu nak beli makanan, nak beli keropok leko tak ada duit, kamu minta tolong sahabat kamu pun bagi pinjam. Maksudnya dia itu adalah sahabat kamu. Sebab apa? Sebab dia ada di waktu kamu susah dan senang. Okey. Ada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Maksudnya apa? Maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga kamu kasihi saudara yang lain seperti diri sendiri. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, kalau saya cakap sallallahu alaihi wasallam, jawabnya apa? Jawabnya sallallahu alaihi wasallam. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud hadis ini ialah selagi kita tak kasihi saudara yang lain tu maksudnya kawan-kawan kita lah, orang yang kita kenal, seperti diri kita sendiri. Maksudnya macam mana kita sayang diri kita, macam tu juga kita kena sayang kepada rakan-rakan kita, saudara kita. Saudara kita tu maksudnya rakan-rakan kita lah. Yang kita kenali. Selagi kita tak sayang mereka seperti kita sayang diri kita sendiri, Nabi kata apa? Tak sempurna iman kita. Tidak akan sempurna iman seseorang tu selagi dia tak kasihi saudara dia. Seperti mana dia kasihi diri dia sendiri. Okey. Maksud dia, kamu kena kasihlah. Kat sini Nabi ajar kita untuk berkasih sayang sesama saudara, iaitu sesama sahabat lah. Tayyib. Sekarang ni kita akan dengarkan kisah mengenai sahabat idaman bersama dengan Ustazah Kentang. Okey, Ustazah jemput jauh tau Ustazah Kentang ni. Okey, kamu dengar cerita Ustazah Kentang ni baik-baik. Sebab apa? Sebab nanti Ustazah nak kamu keluarkan adab-adab bersahabat yang kamu dapat daripada cerita yang disampaikan oleh Ustazah Kentang sebentar lagi. Okey, semua fokus apa yang Ustazah Kentang sampaikan. Okey. Assalamualaikum murid-murid 2 Alfa sekalian. Bersama dengan saya Ustazah Kentang. Baiklah, hari ini Ustazah Kentang akan bercerita mengenai sahabat idaman, mengenai dua orang sahabat yang bernama Din dan Basri. Okey. Yang baju warna hijau ni adalah Basri. Dan yang warna purple atau ungu ni adalah Din. Okey, baik kita dengarkan kisah sahabat idaman ini. Okey. Din dan Basri bersahabat baik. Mereka bantu-membantu dan nasihat-menasihati. Mereka tidak pernah memanggil sesama mereka dengan panggilan yang buruk. Okey. Din dan Basri ni diorang kawan baik, maksudnya diorang kawan baik dan diorang sentiasa bantu-membantu ketika susah dan senang, saling menasihati. Okey, dan tak pernah panggil sahabat dia dengan panggilan yang buruk. Maksud dia apa? Okey, contohnya kat sini. Si Basri ni rabun pakai cermin mata. Si Din ni tak pernah panggil si Basri ni, "Woi rabun." Tak pernah. Sebab apa? Sebab diorang adalah sahabat idaman. Pada suatu hari, ketika pulang dari sekolah, Basri terjatuh. Okey, kita tengok gambar ni. Basri terjatuh. Spek dia pun terjatuh. Okey. Din membantu Basri membawanya pulang ke rumah. Keesokan hari, Din menziarahi Basri dan memberikannya buah tangan. Dan mendoakan agar Basri kembali sihat. Okay, kalau kita tengok gambar ni, Basri dah jatuh. Jatuh basikal. Sakit tau jatuh basikal ni. Sampai cermin mata dia pun terjatuh. Okay, Din pun datang. Din datang tolong Basri jatuh basikal kan. Dia tolonglah bawa ke rumah Basri. Dia pun ziarahi si Basri ni. Din juga mendoakan Basri kembali sihat. Okay. Satu benda Ustazah Kentang nak kongsikan. Okay.
adab menziarahi orang yang sakit adalah dengan mendoakan dia. Okey, sama seperti apa yang Din lakukan ni. Okey, Din mendoakan agar Basri kembali sihat. Itulah sahabat idaman. Okey, kita berada di rumah Basri iaitu ketika Din menziarahi Basri. Apa yang Basri cakap? Okey, Basri cakap, "Terima kasih Din kerana membantu saya." Din jawab apa? "Tidak mengapa, ini sememangnya tanggungjawab seorang sahabat." Okey, berdasarkan dialog di atas dan cerita yang Ustazah Kentang ceritakan, kita perlulah contohi Din dan Basri dalam bersahabat. Mereka tidak pernah bergaduh, tak pernah mengejek dan tidak pernah memanggil panggilan yang buruk. Seperti apa tadi Ustazah bagi contoh? Seperti panggil Basri ni apa tadi, Rabun kan? "Woi Rabun." Si Din ni tak pernah panggil macam tu. Ataupun "Woi gemuk." Macam tu. Tak baik kerana itu bukanlah adab bersahabat yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Din dan Basri ni mereka sentiasa menutup keaiban sesama mereka. Diorang tak pernah buka aib si Basri dan si Din ni sesama mereka. Aib ni apa? Aib ni adalah benda buruk yang kita benda buruk dalam diri kita. Setiap dalam diri kita ni ada aib masing-masing, ada benda buruk masing-masing. Contohnya apa? Contohnya kan si Basri ni dia pernah berak dalam seluar. Contoh. Lepas tu kan Din ni dia kalau Din ni bukan sahabat yang sejati, Din ni akan ceritakan ke orang pasal aib si Basri ni. Dia cakap lah, Arsyad, kau nak tahu tak, si Basri ni pernah berak dalam seluar. Itu bukan sahabat sejati. Kalau sahabat yang sejati, dia akan tutup keaiban sahabat dia. Masa dia tak ceritakanlah kisah si Basri ni pernah berak dalam seluar. Contohnya macam tu. Okey. Apa yang kita dapat pengajaran daripada kisah ini adalah kita perlu contohi mereka. Kita kena menjagalah adab-adab bersahabat ni. Apa dia? Tadi antaranya tak mengejek, tidak bergaduh, tak panggil panggilan yang buruk, bantu-membantu, kerjasama. Kita contohnya dalam kelas. Dalam kelas kita kena bekerjasama, bersihkan kelas, kerjasama hias kelas. Kerjasamalah dalam antara satu sama lain. Itu juga adalah antara adab bersahabat. Okey. Macam mana cerita yang Ustazah Kentang kongsikan tadi? Best ke tak? Okey. Ustazah Kentang dah jadi kentang. Ustazah pun nak jadi pisang lah. Okey. Ustazah nak kamu buka buku aktiviti muka surat 126. Okey, semua buka dan lengkapkan peta minda tersebut yang saya tunjukkan ni dengan menyenaraikan adab-adab bersahabat yang terdapat dalam kisah yang diceritakan tadi. Okey, yang Ustazah Kentang ceritakan tadi, kisah Din dan Basri sahabat idaman tu. Kamu keluarkan adab-adab yang terdapat, adab-adab bersahabat yang terdapat dalam kisah tadi. Kamu tulis kat sini. Contohlah ni di sini tolong menolong. Din dan Basri tadi kan tolong menolong. Kamu tulis kat sini tolong menolong. Okey, apa yang kamu dapat? Ustazah nak kamu tulis ada 4 kosong di sini. Kamu tulis apa yang kamu dapat. Okey, bila dah siap, kamu tangkap gambar muka surat ni dan hantar pada grup Telegram seperti biasa. Ustazah akan semak. Okey, kita sambung kepada kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat. Okey, kenapa pentingnya kita bersahabat ni? Kenapa kita perlu bersahabat? Okey, kat sini nampak tak perkataan sekolah berasrama penuh puteri. Okey, kamu ingat perkataan ni? Okey, semua ikut saya cakap. Sekolah berasrama penuh puteri. Sekolah berasrama penuh puteri. Okey. Ni sekolah berasrama penuh puteri ni apa? Okey, mari kita tengok apa maksud Ustazah. Sekolah berasrama penuh puteri ni pelik je. Okey, apa sekolah berasrama penuh puteri ni? Okey, ia adalah singkatan bagi S, sayang. B, bahagia.
P pahala dan P satu lagi adalah prihatin. Okey. SBPP. Okey, itu untuk mudah kamu ingat sebenarnya yang sekolah berasal nama penuh puteri itu. Untuk perkataan sebenarnya adalah sayang, bahagia, pahala dan prihatin. Itu SBPP. Okey, ini adalah singkatan untuk mudah kamu ingat kepentingan ada bersahabat ni. Okey, apakah yang pertama kepentingan ni? Yang pertama adalah penyayang. Itu yang disayang tadi. Okey. Dengan sifat penyayang ni, kita akan memupuk rasa kasih dan sayang. Maksudnya, bila kita dengan kawan kita, kasih sayang tu pun akan terjalin antara sahabat kita. Contohnya, siapa? Contohnya tadi Dan dan Basri. Bila dia bersahabat, benda tu akan memupuklah rasa kasih sayang. Okey, kedua apa? Menyampai sifat berkongsi kurniaan Allah. Apa yang Allah bagi kat kita, nikmat kita, kita kongsi dengan sahabat kita. Okey. Yang kedua adalah peroleh kebahagiaan, iaitu bahagia untuk B tadi. Okey, mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Bila kita bahagia, tak adalah saling gaduh-gaduh. Sebab apa? Sebab aman dan harmoni je hidup kita kalau kita bersahabat dan menjaga adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Okay, yang kedua apa? Merasai kemanisan iman dan persahabatan. Bila kita bersahabat baik dengan seseorang, kita akan rasa manisnya persahabatan tu. Faham tak? Faham tak manisnya tu? Maksudnya manis tu seronok lah. Kamu seronok bersahabat dengan orang lain, dengan kawan kita. Okay. Yang ketiga adalah mendapat pahala. Siapa yang tak suka pahala kan? Semua nak pahala. Jadi bila kita bersahabat, kita jaga adab bersahabat, kita tak ejek dia, kita akan dapat pahala. Kita akan mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat. Kita juga akan memperolehi pahala dan meninggikan darjat kita. Masya Allah. Okay, yang keempat, yang terakhir adalah prihatin. Dengan kita mengamalkan adab-adab bersahabat ini, ia akan menimbulkan kemesraan. Dia akan menimbulkan kemesraan lah. Okay, sentiasa mengambil berat tentang sahabat. Okay, antara kepentingan sahabat ni juga, kepentingan adab ni juga, bila kita sentiasa ada waktu susah dan senang dengan susah dan senang waktu sahabat kita susah dan senang, kita perlu, macam mana kita nak adalah waktu sahabat kita susah dan senang ni, kita kena sentiasa mengambil berat tentang sahabat kita. Tanya khabar dia. Okay, waktu cuti ni kan kamu tak jumpa sahabat-sahabat kamu sebab semua kat rumah. Jadi kamu telefonlah dia kalau kamu masa lapar waktu cuti. Kamu video call dia, tanya khabar dia, sihat ke? Macam tu. Dah siap kerja sekolah? Macam tu. Okay, yang terakhir adalah mengeratkan persaudaraan. Itulah, kesemua ni adalah kepentingan beradab dengan sahabat. Iaitu apa dia? Penyayang, peroleh kebahagiaan, mendapat pahala dan prihatin. SBP sekolah berasal penuh puteri untuk cara ingatnya. Okey, di sini saja sampai pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita telah belajar pasal adab, pengertian sahabat dan dalil nakli, iaitu hadis yang Ustazah kongsikan tadi. Yang kedua Ustazah bersama Ustazah Kentang, iaitu cerita pasal sahabat idaman Dan dan Basri. Kat situ saya nak kamu keluarkan adab-adab yang kamu dapat. Dan yang ketiga ni adalah kepentingan bersahabat. Jadi lepas ni Ustazah nak kamu jawab kuizis yang Ustazah dah sediakan pada link Telegram. Okay? Kamu kena jawab. Soalannya adalah berkaitan dengan inilah, kepentingan bersahabat ni. Okay, bila kamu dah siap, boleh buat buku latihan yang Ustazah akan cakap lepas ni muka surat mana. Okay? Okay, buka muka surat 121 dan 126. Okay. Saya nak kamu buat muka surat, buku aktiviti ni, muka surat 121 dan 126. Tandakan ya. Okay, jangan lupa siapkan buku aktiviti muka surat 121, 122 dan 126. Yang tadi 126 ni yang ada adab bersahabat yang saya cakap tadi. Yang saya suruh keluarkan adab bersahabat daripada kisah yang dikongsikan oleh Ustazah Kentang tadi. Okay, yang itulah 121 yang ni, 122 yang ni, 126 yang tadi. Okay, jangan lupa siapkan. Ustazah bagi masa sehingga selepas cuti seminggu. Lama kan? Seminggu.
Okey, selepas cuti saya nak semua dah siap. Okey, sebelum habis kelas Ustazah harap semua dapat jaga diri, jaga kesihatan waktu cuti seminggu ni. Banyak minum air. Jangan boleh main game, tapi janganlah 24 jam hadap main game. Tak baik untuk kesihatan mata kamu. Okey, siapkan kerja, jangan lupa siapkan homework yang cikgu-cikgu lain beri, yang ustazah bagi. Siapkan sebelum hari Jumaat kelas selepas cuti yang ustazah punya ni. Okey. Selain tu saya nak ucapkan tahniah untuk yang dah siap, yang buat kerja sekolah yang ustazah dah bagi pada minggu lepas. Ustazah dah tikkan ganjaran kamu. Saya dah update papan ganjaran kamu. Saya nak ucapkan tahniah kepada yang dah siap. Kepada yang tak siap lagi, boleh buat. Tak apa. Yang kali ni, kalau nak dapat bintang juga, buatlah yang Ustaz suruh ni. Ustaz 121, 122 dan 126. Dah siap? Tangkap gambar dan hantar pada grup Telegram seperti biasa. Nak PM personal pun boleh kalau takut kamu pening kan? Okey, itu sahaja semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.